إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Muslimin, muslimat, sidang penonton, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat serta keizinannya pada pagi ini sekali lagi dapat sama-sama kita berjumpa di dalam program Perlis Mengaji Kuliah Subuh. Mudah-mudahan amalan kita pada hari ini secara keseluruhannya akan mendapat keberkatan serta keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyambung balik kuliah subuh saya yang minggu lepas, iaitu berkaitan dengan Assalam ataupun dengan cara dengan kita katakan dalam fadilat memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan minggu lepas saya telah menceritakan tentang kepentingan apakah maksud memberi salam, dan pada pagi ini insya-Allah kita akan melihat beberapa bab-bab yang berkaitan dengan salam. Antaranya saya akan bacakan pada pagi ini iaitu bab kaifiyatus salam, iaitu bab kaifiyah cara kita nak memberi salam. Imam An-Nawawi rahimahumullah di dalam kitab dia Riyadhus Salihin, iaitu dia kata yustahabbu ay yaqula al-mubtadi'u bis-salam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh fayati bid-dhamir jam' wa in kana musallamu alaihi wahidan wa yaqulu al-mujib Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh fayati biwawil atfi fi qawlihi waalaikum. Yang ini kata-kata Imam An-Nawawi dia letakkan di dalam kitab dia Riyadhus Salihin. Dikatakan digalakkan iaitu seorang yang memulakan salam itu dengan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan meletakkan dhamir kata ganti nama jamak atau ramai, iaitu dia menggunakan perkataan kum, dia tak menggunakan perkataan ka. Kalau orang belajar dalam bahasa Arab, kalau seorang kita kata ka, assalamu alayka, tapi kalau ramai kita katakan assalamu alaikum. Yang ni pendapat Imam Nawawi, dia katakan bila nak bagi salam tu bagi salam dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menggunakan perkataan jamak ataupun selamat sejahtera ke atas kamu semua. Okey, walaupun dia kata orang yang kita bagi salam itu seorang. Ini menurut kata-kata Imam An-Nawawi. Dan orang yang menjawab pula Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan ke atas kamu semua sejahtera dan dirahmati Allah dan diberkati oleh Allah. Dan hendaklah diletakkan perkataan wow. Bukan kita katakan orang katakan assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Dia letakkan perkataan waalaikumsalam, iaitu dengan kita orang kata kat kita selamat sejahtera ke atas kamu dan selamat sejahtera kembali kepada kamu. Yang tu kita katakan dan tu. Maksudnya dia menyambung balik perkataan orang yang sebelum orang yang memberi salam kepada kita, disambungkan balik salam itu kepada dia. Itu menurut kata-kata Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab dia. Okay, kita tengok hadis yang pertama pada pagi ini. Nanti kita akan huraikan lebih dalam bab yang seterusnya. An Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum faradda alaihi thumma jalas. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashrun. ثم جاء الآخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال 20. ثم جاء الآخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال 30. حديث رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Seterusnya hadis yang kedua daripada An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza Jibril yaqra'u alayki salam qalat qultu wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh muttafaqun alaih. Iaitu dari hadis yang pertama
daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu katanya, telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW. Lelaki itu datang kepada Nabi. Lelaki itu kata, Assalamualaikum. Nabi menjawab kepada salam dia. Kemudian dia duduk. Nabi kata, 10. Yakni 10 pahala. Kemudian datang orang kedua. Dia bagi salam dengan kata, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi jawab salam dia. Kemudian dia duduk. Kemudian Nabi kata 20 ganjaran pahala. Kemudian datang orang yang ketiga. Dia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab dan kemudian dia duduk. Nabi kata kepada dia 30. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dan dikatakan hadis ini hadis hasan. Yang kedua, daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril ini Jibril, dia telah menyampaikan salam kepada kamu. Aisyah berkata, aku berkata, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okey, dalam dua hadis ni, yang pertama cerita orang bagi salam kat Nabi dengan 3 peringkat. Yang kedua ceritanya Aisyah dikirim salam. Malaikat kirim salam kepada Aisyah. Apa nak cerita daripada sini? Kita tengok di sini. Tadi di masa awal tadi, kan, Imam An-Nawawi rahimahumullah dia kata, lafaz salam, kita nak bagi salam kepada orang dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tu lafaz salam yang Imam Nawawi letakkan. Dia kata letakkan dhamir ataupun kata ganti nama untuk ramai dengan perkataan kum. Dia tak kata perkataan ka kalau untuk seorang. Berdasarkan dengan hadis yang kita baca tadi. Iaitu daripada Imran bin Husain ini, seorang lelaki datang kepada Nabi, dia kata Assalamualaikum. Nabi jawab. Lepas tu yang kedua dia kata Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak kata Assalamualaikum, tapi dia kata Assalamualaikum. Berdasarkan dengan hujah ini, dalil ini, Imam An-Nawawi dia kata kalau nak bagi salam, gunalah perkataan Assalamualaikum walaupun dia tu seorang. Okay. Jadi, yang mana lebih utama, yang betulnya? Bagi salam dengan Assalamualaikum ke Assalamualaika untuk seorang? Untuk menggunakan perkataan kum, itulah dalilnya. Iaitu dalil yang kita bawa mai daripada hadis Tirmizi daripada Imran bin Husain. Okay. Di sini menjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya menjadi khilaf di kalangan para ulama, iaitu kalaulah seorang yang depan kita tu kita nak kata Assalamualaikum ke Assalamualaika. Yang ni dalam perbahasan bahasa Arab. Tapi kalau dia nak kata Assalamualaikum untuk siapa pun tak ada masalah apa. Bukan kita kata hang pergi salah ke apa, tak salah apa. Kan? Tapi kita katakan daripada segi bahasa Arab dia macam mana? Menjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan kalaulah kita katakan ditarjihkan, antaranya ditarjihkan oleh Ibn Utsaimin, dia mentarjihkan ataupun dia meletakkan, dia mengatakan benda yang kuat, iaitu kalau seorang kata Assalamualaikum, kalau ramai kata Assalamualaikum. Dia menolak ataupun dia katakan dalam hadis yang dikatakan oleh, yang disebutkan oleh Imam Nawawi daripada Husain, yang diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Imran bin Husain ini, kan, pasal apa dia tu kata Assalamualaikum, Nabi jawab apa semua, pasal apa dia meletakkan perkataan Assalamualaikum? Mereka mengatakan bahawa dalam hadis tu Nabi bukan duduk seorang-seorang. Nabi duduk bersama dengan sahabat-sahabat dia. Jadi, orang-orang yang berjumpa dengan Nabi, mereka mengatakan Assalamualaikum. Bukan Nabi duduk seorang. Kalau Nabi duduk seorang, dia berkata Assalamualaikum lah. Tapi dalam hadis ni, Nabi berada bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Itu yang menyebabkan mereka mengatakan Assalamualaikum. Adapun, kalau seorang, dia tak perlu mengatakan Assalamualaikum, seperti mana yang disabitkan dalam hadis Al-Masih fi Salah, iaitu dalam hadis tentang orang yang sembahyang dengan cara yang tergopoh-gapoh tu.
Kan, yang tu ada hadis lain yang mengatakan, dia tu mengatakan pada Nabi, Assalamu alaika, bukan Assalamu alaikum. Jadi mereka lebih menggunakan dalil itulah mengatakan dengan Assalamu alaika, bukan Assalamu alaikum. Itu antara hujahnya. Okey. Seterusnya, daripada sini juga, kita dapat melihat tertib ataupun cara-cara sahabat memberi salam. Mula-mula dengan kata Assalamualaikum, Nabi bagi tahu 10, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi kata 20, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi kata 30. Itu kita katakan antara yang mana lebih afdal, mana lebih baik. Nak bagi salam dengan saja Assalamualaikum saja ke, Assalamualaikum warahmatullahi ke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tu baik, tapi yang mana yang lebih baik? Kalau kita katakan yang lebih baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita kena ingat balik cara jawab salam. Cara jawab salam tu bila kata wa iza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi ke satu ucapan, maka berilah ucapan itu, jawablah ucapan itu lebih baik daripadanya ataupun yang sama taraf dengannya. Kalau orang bagi salam kepada kita Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Lebih baik. Kalau orang kata Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Okey. Tapi kalau orang kata Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab Waalaikumsalam saja, yang tu tak kena. Pasal daripada firman Allah Ta'ala, apabila diberikan satu ucapan, maka jawab ucapan itu lebih baik. Lebih baik maksudnya kalau dia kata Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab balik Assalamualaikumsalam warahmatullahi. Lebih baik warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Kalau itu kata lebih baik. Tapi kalau orang kata Assalamualaikum, kita jawab balik Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab Waalaikumsalam. Yang tu dia tak kurang tepat ataupun dia tak berkenan, tidak menepati ayat Al-Quran yang dibacakan tadi. Itu adab dia. Teringat panggil Arab Mesir. Sebahagianlah, bukan semua. Bila kita kata dia Assalamualaikum, dia jawab balik kita Wabarakatuh. Kena kat dia semua. Kan? Jadi benda tu pun tak kena jugalah. Assalamualaikum, kita kata Assalamualaikum. Dia kata jawab kita Wabarakat. Kan? Dia kata kepada kita balik. Dan keberkatan. Kita bagi salam kat dia kata bukan dekat salam, keberkatan lagi dapat kat dia. Jadi benda tu lagi-lagi lah tak kena. Dia kena jawab balik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Seterusnya, daripada sini juga, daripada kata-kata Imam Nawawi juga di awal tadi, bila jawab salam, Waalaikumsalam warahmatullahi, tadi kita katakan kalau kita dapat, kalau seorang kata Assalamualaikum berdasarkan hadis musik fi solah, iaitu hadis tentang orang yang sembahyang gapah-gapah yang tak elok dalam solat tu, dia bagi salam kepada Nabi Assalamualaikum, kan? Tapi kalau nak kata Assalamualaikum tidak menjadi masalah. Kira kita kata tepatnya kalau seorang Assalamualaikum. Okey. Seterusnya, cara jawab salam, Imam An-Nawawi mengatakan jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, dengan menggunakan perkataan wa. Tapi kalaulah dia nak jawab alaikum, bila kita katakan Assalamualaikum, dia katakan Alaikumussalam. Dia tanpa dia meletakkan wa dan tu. Dia tak letakkan perkataan wa. Boleh ataupun tidak. Kalau dia tidak meletakkan wa, boleh. Berdasarkan dengan firman Allah Ta'ala, iaitu apabila malaikat memberi salam kepada Nabi Ibrahim AS, faqalu salaman, Nabi Ibrahim menjawab, qala salamun. Tapi bila ada perkataan wa itu, yang tu lebih cantik, lebih baik. Okey, yang tu antara kita katakan antara daripada segi hukumnya. Seterusnya, hadis yang kedua yang kita bacakan tadi, iaitu Jibril, dia telah memberi salam, menyampaikan salam kepada Aisyah radhiyallahu anha melalui Nabi. Yang ni cerita kirim salam. Kirim salam ni ada ke tak? Dalam Islam ada. Daripada hujah dia mana, sunnah dia mana? Jibril dia bagi salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah jawab, wa alaihis salam. Kan? Ada mengatakan wa alai, dalam riwayat lain wa alaihis salam wa barakatuh.
Jadi, daripada jawab salam ini, kan, kalau orang kata kirim salam, nak jawab macam mana? Wa alaihi salam. Boleh tak kalau kita kata, nak jawab lain, kalau kita kata, bila orang kirim salam, kita kata, wa alaikumussalam, kena ke tak? Tak kenalah. Pasal orang, bila orang bagi salam kat kita, kita jawab kepada orang yang menyampaikan salam lah. Orang yang telah memberi salam pada kita lah. Kan, yang tu kita katakan daripada sebenarnya. Tapi kalau kita nak katakan, wa alaika wa alaihi salam, tu pun boleh. Kepada kamu dan kepadanya lah yang memberi salam. Jadi, cerita tentang orang yang menyampaikan salam, kan, kita katakan daripada hukum memberi salam ini, kalau orang kata kepada kita, tolong kirim salam, sampaikan salam saya kepada siapa-siapa, benda tu wajib ke tak? Kita yang menerima tu wajib menyampaikan ke tak? Tuan kirim salam sat kat dia ni, kita nak balik kan, orang kata, kirim salamlah kat anak isteri, kirim salamlah kat mereka, siapa. Lepas tu dia, adakah benda tu wajib? Okay. Ulama-ulama dalam hal ini mengatakan, mereka melihat kepada cara orang kirim salam tu. Kalaulah dia itu bagi salam kepada kita, dia kata, tolong sampaikan salam, lepas tu dia diam. Dia diam dan kita pun kata ya, dan dia tak kata apa dah. Jadi dalam hal ini, lebih kepada wajib. Berdasarkan dengan firman Allah Ta'ala, Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu ataupun mengarahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada ahlinya. Maksud dia, kalau orang bagi salam, itu merupakan satu amanah kepada kita untuk sampaikan kepada dia. Dan kita bila kata ya tu, kita telah menanggung satu amanah untuk disampaikan salam kepada siapa-siapa yang diamanahkan. Tapi, kalaulah dia kata kepada kita, kalau kamu ingat, kalau ingat ke, kalau dia tanyakan khabar ke, kirimlah salam kat dia. Yang tu, kalau kita katakan daripada segi awalnya, tak wajib. Maksudnya kita tak hidup syari dia. Kita tak payah nak ligan dia untuk bagi salam. Jumpa dia untuk. Tapi kalau kita jumpa dia dan dia tanya hal kita, okey, kita sampaikan salam. Contoh dia kita kata, sampaikan salam saya kepada orang yang bertanya khabar kepada saya. Kalau orang tanya khabar kita, baru kita bagi salam. Kalau orang tak tanya khabar, tak ada lah. Jadi benda tu kita katakan taklah menjadi kewajipan kepada orang yang diamanahkan untuk menyampaikan salam tu. Kan? Macam tu maksud kita ada. Kalau orang tanya khabar, kirim salam. Kalau orang tanya berita ke apa, sampaikan salam kepada kita. Kepada orang tu. Kadang-kadang dalam hal ni, kita katakan, tolong sampaikan salam kepada siapa-siapa. Menjadi keberatan kepada orang yang menerima tu. Orang tengah tu. Nak pergi jumpa, kadang-kadang dia tu segan dan sebagainya. Kan? Benda tu kadang-kadang menyusahkan orang. Jadi, lebih baik kita kata, kalau orang tanya khabar kepada kita, kita sampaikan salam. Sampaikan salamku kepada dia. Kalau dia tanya, kalau dia tak ada ajar, apalah. Macam tu, lebih kurang. Kita katakan lebih kurang macam tu. Okey. Itu dua hadis tentang salam ni. Kita sambung satu hadis lagi. An Anas radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan hatta tufahham anhu wa idza ata an qaumin fasallama alaihim salasan. Hadis rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW apabila dia bercakap dengan satu kalimah, dia akan ulangkan 3 kali sampailah orang tu faham. Dan apabila dia datang kepada satu kaum, dia memberi salam kepada mereka ke atas mereka 3 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Cerita hadis Anas ni,
Apabila Nabi bercakap, Nabi akan ulangkan percakapan dia 3 kali sampai orang tu faham. Maksud dia, kalaulah Nabi bagi ucapan, dia tu tak faham, ulang sekali lagi. Kalau dia tak faham, kali kedua, ulang sekali lagi. Sampai 3 kali Nabi ulang. Nabi ulang sampai 3 kali. A'adaha salasan. Nabi ulangkan 3 kali. Kalau tak faham juga, dah terang kot ni tak faham, terang kot ni tak faham, terang kot ni tak faham, dekat tu 3 kali. Begitu juga dalam hal ini, iaitu bila bagi salam. Bila bagi salam, Nabi bagi salam 3 kali. Kalau salam yang pertama tu orang dah jawab, tidak ada masalah. Tapi kalau bagi salam kedua tak jawab juga, salam ketiga tak jawab juga, lepas tu Nabi tak bagi salam dah lah. Itu nak katakan, dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi akan ulang sebanyak 3 kali. Begitu juga, kalau kita nak masuk rumah, kita nak pergi rumah orang, kan? Kita bagi salam kepada dia, bagi salam kali pertama tak jawab, bagi salam kali kedua tak jawab, bagi salam kali ketiga tak jawab, baliklah. Walaupun kita pipi tu tengok nampak TV duk terbuka, nampak kipas duk terbuka, orang duk senyap. Bila kita bagi salam tu senyap, tak bagi apa pun tak ada. Jawab salam pun tak, apa tak ada. Sampai 3 kali, balik. Janganlah bila bagi salam tu tengok-tengok tingkap dia terbuka. Apa ni? Nampak TV terbuka, kipas pun terbuka, kita pikut tingkap. Pergi tengok, pergi buka pula tingkap dia, pergi buka pula tingkap nakor dia ke apa kan. Kira ni ada orang ni, depa saja ni tak mau bagi salam juga, ketuk pintu, lepas tu try buka pintu, janganlah. Adabnya bukan macam tu. Kan, adabnya kalau orang tak mau menerima kita sebagai tetamu, kita balik. Yang tu je. Kan, kalau kita ada hal apa penting ke, hantar mesej kat dia ke, kita tinggalkan barang. Kalau kita perlu tinggalkan barang, kita tinggalkan barang. Macam tu je. Kalau orang dah tak mau terima. Pasal, dan jangan anggap orang yang tak mau terima ni jahat. Berkemungkinan ada benda yang tak selesai kat diri dia. Maksud dia kalau perempuan tu mungkin suami dia tak ada, ataupun rumah dia tak kemas. Kan? Jadi benda-benda tu orang kadang-kadang orang tak selesa. Bila orang tak selesa, kita beransurlah. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sehingga kamu minta izin dan kamu memberi salam kepada ahlinya. Fa iza qila lakum irji'u farji'u. Kalaulah orang rumah tu, tuan rumah tu kata pulanglah, maka pulanglah. Allah Ta'ala bagi tahu dah macam tu. Kalau tuan rumah tu kata baliklah, baliklah. Kan? Jadi yang tu daripada segi adabnya macam tu. Bukan bila kita pergi rumah orang, kita wajib masuk, kita mesti masuk tak. Kita buka tingkap apa semua tak. Bukan cara tu lah caranya. Kalau sekarang ni rumah jenis pintu sliding, ada cermin tu, pitok muka, tekap muka dekat pintu cermin, dekat cermin tu kan, tengok ada wadah. Jangan. Mungkin aurat keluarga dia dan sebagainya. Itu. Okey. Seterusnya, An Miqdad radhiyallahu anhu fi hadisihi tawil qal kunna narfa'u lin nabi sallallahu alaihi wasallam nasibahu minal laban fayaji'u minal laili fayusallimu tasliman la yuqazu na'iman wa yusmi'u yaqazan faja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama kama kana yusallim. Seterusnya saya baca terus hadis ni, nanti saya akan huraikan sekali. An Asma bin Yazid radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fi masjid yauman wa usbatun minan nisa'i qu'udun fa alwi bi yadihi bit taslim. Seterusnya An Abi Jurayy al-Hujaimi radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu alaikas salam ya Rasulullah faqal la taqul alaikas salam fa in alaikas salam tahiyyatul mauta. Hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan.
daripada Miqdad radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang, katanya, kami memberi Nabi beberapa bahagian daripada susu. Nabi datang pada waktu malam, Nabi bagi salam, dan salam yang Nabi berikan itu tidak mengejutkan orang yang tidur dan didengari oleh orang yang berjaga. Dan maka Nabi datang yang lain, untuk kali yang lain, Nabi bagi salam seperti mana yang Nabi telah memberi salam sebelumnya. Maksudnya bila Nabi salam Nabi ni taklah deras sangat dan taklah pelan sangat. Maksud dia, kalau orang tidur tu dia tetap tidur, dia tak jaga. Tapi kalau orang jaga, dia dengar salam Nabi. Itu adabnya. Maksud dia cara tu bukanlah kita kena tempit, deras-deras, bising ke apa, ke tak. Bagi salam dengan suara biasa. Bukan nak kena suara yang lantang apa semua. Orang boleh dengar dan orang yang tidur tu tak terjaga. Itu adab yang Nabi ajarkan kepada kita. Seterusnya Asma bin Yazid radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW dia berjalan Nabi berjalan di masjid dan ada satu kelompok daripada kalangan perempuan dia sedang duduk dan Nabi memberi isyarat tangan dan Nabi bagi salam. Okey, dalam hadis ni nak ceritakan dua benda lah. Iaitu cerita apa dia? Nabi bagi salam kepada perempuan dan Nabi memberi isyarat. Jadi, apa nak kata? Bagi isyarat ni boleh ke tak? Bagi isyarat untuk bagi kita angkat tangan, bagi isyarat apa semua tu dibenarkan. Satu. Dan dia perlu disambungkan dengan salam. Baru kita dapat pahala salam. Maksudnya kalau kita pergi mana-mana, kita nampak orang, kita angkat tangan kepada dia, kita kata Assalamualaikum. Itu. Kan? Bukan, kalau kita kata Assalamualaikum saja, tak ada masalah apa. Tapi kalau orang tu duduk jauh ke apa ke, kita angkat tangan kepada dia, kita kata Assalamualaikum. Yang tu pun merupakan satu sunnah Nabi SAW. Tapi kalaulah kita angkat tangan saja tanpa kita bagi salam, yang tu tak termasuk dalam cerita hadis ni. Dia mesti ada dua. Angkat tangan, bagi salam. Kan kadang-kadang orang duduk jauh dengan kita nak bagi salam saja, mungkin dia tak berapa perasan. Jadi kita angkat tangan kepada dia, Assalamualaikum. Itu antara yang dicontoh, yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Lepas tu, daripada ni juga, cerita dia Nabi memberi salam kepada orang perempuan. Boleh tak bagi salam kepada orang perempuan? Orang lelaki ni boleh tak bagi salam kepada orang perempuan? Jadi, ada hukum yang kita katakan, yang perlu dijelaskan dalam hukum memberi salam kepada orang perempuan ni. Iaitu, kalaulah tidak menimbulkan fitnah, tidak ada masalah. Okey, kalau ada fitnah, yang tu tak boleh. Nanti ada huraian dia. InsyaAllah kalau sempat kita akan cerita huraian lebih. Maksudnya ada fitnah ni macam mana? Ada fitnah lah. Orang pemuda-pemuda, orang yang tak kahwin lagi, lepas tu bagi salam dengan cara nak mengurat ke apa ke, yang tu tak boleh. Tapi kalaulah kita bagi salam kat perempuan, yang mana kita rasa tak ada masalah apa pun, tak ada fitnah apa pun, perempuan pun ramai-ramai. Orang lelaki ni bagi salam ke perempuan ramai-ramai. Ataupun kita pergi rumah orang, tengok-tengok, ada perempuan yang buka pintu. Ada perempuan buka pintu tu adalah keluarga dia ke apa semua ke, tidak ada masalah kita nak bagi salam kepada perempuan. Yang mana tidak menimbulkan fitnah, bukan atas menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah, yang itu tidak dibenarkan oleh syarak. Okey. Yang tu nanti kita kalau sempat kita akan huraikan seterusnya. Daripada Abi Jurai Al-Hujaimi radhiyallahu anhu katanya, aku datang kepada Nabi SAW, kepada Rasulullah SAW. Aku kata kepada Nabi, Alaikassalam, ya Rasulullah, kepada kamu selamat sejahtera, wahai Rasulullah. Nabi tak bagi. Nabi kata, la taqul alaikassalam, jangan kata alaikassalam. Kan? Kerana alaikassalam itu adalah ucapan kepada orang yang telah meninggal dunia.
Yang ni ucapan ini, maksudnya ucapan ini pada zaman Nabi dan sebelum Nabi pun bila orang meninggal dunia mereka katakan alaikas salam. Bukan kata, kalau kita katakan nak jumpa orang dengan kita sebut assalamualaikum, bukan alaikas salam. Okey, itu antara kaifiah cara-cara memberi salam, iaitu kita ambil balik dengan kata assalamualaikum. Seperti mana dalam hadis ni kata assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau seorang macam mana kita katakan tadi, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau orang tu dia tak kata tak bahasa Arab, dia pun mungkin dia tak nak faham, terkelang kabut dan sebagainya, bagi assalamualaikum macam biasa pun sejumhur ulama menerimanya, kata yang tu tidak menjadi masalah. Seperti mana juga dalam Imam Nawawi pun dia katakan macam tu, bagi assalamualaikum dengan kataan dhamir jamak kepada siapa-siapa saja walaupun dia tu seorang. Okey, seterusnya adab memberi salam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'idi wal qalilu 'ala al-kathir, muttafaqun alaih. Dalam riwayat Bukhari kata was-saghiru 'ala al-kabir. Okey, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seterusnya an Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awlan nasi billahi man bada'a bis salam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid wa rawahu At-Tirmizi an Abi Umamah radhiyallahu anhu qila ya Rasulullah ar-rajulani yaltaqiyani ayyuhuma yabda'u bis salam qala ulahuma billahi ta'ala. Hadis qala At-Tirmizi hadisun hasan. Adab bagi salam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang berkenderaan memberi salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Golongan yang sedikit memberi salam kepada golongan yang ramai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi ditambah oleh Bukhari lagi, dalam riwayat Bukhari tambahannya ada lagi, kanak-kanak memberi salam kepada orang yang dewasa. Seterusnya daripada Abu Umamah As-Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang lebih utama keduanya dengan Allah, orang yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala iaitu orang yang memulakan salam. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang baik. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu katanya, wahai Rasulullah, kalaulah dua orang lelaki yang berjumpa, yang manakah yang memulakan salam? Nabi menjawab, yang lebih utama keduanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ini adab bagi salam. Kalau kita katakan kalau orang belajar adab macam inilah. Tapi kalaulah benda ni tak berlaku, boleh tak nak terbalik? Maksud dalam hadis ni kita yang pertama ni, orang yang berkenderaan bagi salam kepada orang yang berjalan kaki, orang yang berjalan kepada orang yang duduk, kumpulan yang sedikit kepada yang ramai, kanak-kanak kepada orang dewasa. Kalaulah orang yang naik kenderaan tak bagi salam kepada orang berjalan nak bagi salam kat orang naik kenderaan, boleh ke tak? Boleh. Tapi adabnya, berkenderaan kepada orang jalan kepada orang duduk, sikit kepada ramai, budak-budak kepada orang tua. Pasal apa jadi macam tu? Kenapa? Sebab kita nak menunjukkan, kalau kita katakan berkenderaan kepada orang yang berjalan, orang yang berjalan kepada orang duduk, nak menunjukkan rasa turunnya kita sikit daripada yang lain, daripada rasa besar. Maksudnya bila kita kenderaan, biasanya orang kaya.
Kalau kita ikut macam itulah. Kalau banding orang berjalan kaki dengan orang naik kenderaan ni, orang yang berkenderaan ni orang yang berada. Pada asalnya pada zaman Nabi macam tu. Kan? Jadi bila dia bagi salam ni, dia tawaduk sikit, dia hormat kepada orang berjalan kaki dengan kita katakan dengan dia memberi salam. Dia taklah kita katakan bawa kereta laju apa semua, potong orang buat tak tahu, kan? Orang lambat marah apa semua, tak lah. Jadi kita katakan cara hormat dia macam tu. Begitu juga orang yang berjalan, dia bagi salam kepada orang yang duduk. Lepas tu kumpulan yang sedikit bagi salam kepada kumpulan yang ramai. Kanak-kanak bagi salam kepada orang dewasa. Benda kumpulan yang sedikit bagi salam kepada orang ramai. Macam mana? Nabi bagi tahu ikut tertib. Yang ni saya tengok adalah benda dekat sekolah. Sekolah-sekolah kadang-kadang tak tahu ni. Bila masuk dalam kelas, cikgu masuk dalam kelas, cikgu berdiri, anak murid ramai-ramai kata, Assalamualaikum cikgu. Cikgu pun jawab, Waalaikumsalam, sila duduk. Kalau daripada benda ni, tak tepat. Cikgu masuk, cikgu bagi salam ke anak murid, cikgu tu seorang, anak murid tu ramai. Bukan ada murid ramai-ramai pergi bagi salam kat cikgu. Kan, yang tu kita katakan daripada segi tu macam tu. Maksudnya bila cikgu masuk dalam kelas, dah mereka ni duduk dalam kelas, cikgu yang jumpa mereka, antara kita katakan orang yang berdiri kepada orang yang duduk, kumpulan yang sedikit kepada kumpulan yang ramai. Jadi macam tu adabnya. Maksudnya bila cikgu masuk dalam kelas, cikgu akan kata, Assalamualaikum, baru kepada anak murid tu. Bukan cikgu tu masuk, duduk senyap apa semua, anak murid nampak cikgu, lepas tu anak murid tu berkata, Assalamualaikum cikgu, lepas tu cikgu pula jawab, Waalaikumsalam. Yang tu kurang tepat. No? Kalau boleh kita biasakan benda yang betul, bukan kita kita biasakan benda yang betul. Bukan betulkan benda yang biasa, tak, biasakan benda yang betul. Okey. Lepas tu daripada hadis ni juga Nabi kata wasaghiru 'alal kabir. Kalau depa mengatakan, yang tu ada hadis wasaghiru 'alal kabir, kanak-kanak kepada orang yang dewasa. Memang kanak-kanak kepada orang yang dewasa. Tapi bukan dalam skop ini. Maksudnya kanak-kanak pada seorang kanak-kanak dia bagi salam kepada orang yang dewasa. Bukan kita katakan daripada apa, kanak-kanak budak-budak sekolah tu bagi salam kat cikgu seorang tu, tak. Pasal itu dalam keadaan ramai. Seorang kepada ramai, lepas tu budak-budak kepada orang tua. Boleh tak orang tua bagi salam kat budak-budak? Boleh. Nabi SAW pun bagi salam juga kepada budak-budak. Kan? Tapi kalau kita katakan berdasarkan hadis ni, adab, kita katakan adabnya, cara tertibnya. Kalaulah budak-budak nampak kita buat tak tahu je, kita nak bagi salam, yang tu taklah nak kena adabnya. Itu maksud daripada hadis ni. Jadi, kalau kita tengok daripada hadis ni, kita tengok balik macam mana. Kalau kita berkenderaan, kita bawa kereta pelan ke apa ke, nampak orang yang duduk berjalan tu, kita bagi salam. Kan? Kalau kita jumpa. Okey, lepas tu orang yang berjalan, dia bagi salam kepada orang duduk. Bukan orang duduk atas kerusi, nampak orang berjalan, bagi salam. Orang yang berjalan tu bagi salam kepada orang duduk. Kumpulan yang sedikit kepada yang ramai. Dan kanak-kanak kepada orang yang dewasa. Dan seterusnya, hadis yang seterusnya daripada Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili ni kata, hadis ni, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, orang yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala orang yang memulakan salam. Kalau jumpa dua orang, kita jumpa, siapa yang lebih utama, siapa yang nak dapat pahala lebih? Siapa yang kita katakan yang dapat pahala lebih, yang lebih utama apa semua? Orang yang memulakan salam.
maka ataupun kita katakan perlunya kita berebut-rebut kalau boleh jumpa orang, kita nak bagi salam dulu. Kan? Kalau kita macam itulah dalam halnya. Orang itu yang lebih utama. Orang itu yang lebih baik. Itu adab dalam memberi salam. Seterusnya, istihbabu i'adatis salam ala man takarrara liqa'uhu ala qurb bi an dakhala thumma kharaja fil hal aw hala bainahuma syajarah wa nahwiha. Disunatkan ataupun digalakkan mengulangi salam jika kita selalu jumpa orang tu dalam tempoh waktu yang dekat. Iaitu dia masuk keluar ataupun terhalang antara kita dengan dia dengan pokok dan seumpamanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala fi hadisil musii fi shalah, yakni saya katakan tadi, annahu jaa fasalla summa jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama alaihi faradda alaihi salam faqala irja' fasalli fa innaka lam tusalli faraja'a fasalla ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات متفق عليه. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis musyi' fi shalah, iaitu orang yang buat buruk dalam keadaan solat dia. Dia datang pada Nabi SAW, dia bagi salam. Dia datang pada sesungguhnya dia datang mana dia habis semayang, dia datang kepada Nabi, dia bagi salam kepada Nabi, Nabi jawab alaihi salam, kemudian Nabi kata irja', kembalilah, solatlah, sesungguhnya kamu tak solat. Kemudian dia pergi semayang pula, dia datang kepada Nabi, Nabi kata kembalilah, sesungguhnya kamu tak semayang. Dia buat macam tu sampailah 3 kali. Yang ni hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa anhu, yakni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alayhi fa in halat bainahuma asy-syajarah aw jidar aw hajarun thumma laqiyahu fayusallim alayhi. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, jika seseorang kamu berjumpa saudaranya, maka beri salamlah kepadanya. Maka sesungguhnya jika terhalang di antara mereka berdua pokok ataupun dinding ataupun batu, kemudian jumpa pula, maka beri salamlah ke atasnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Okey. Cerita hadis yang pertama tadi, cerita tentang musyi' fi shalah, tentang orang yang buruk dalam solat dia. Cerita dia macam mana? Cerita dia bila dia semayang, Nabi parti dia semayang. Lepas tu dia bagi salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Lepas tu Nabi kata, kembalilah, sesungguhnya kamu tak solat. Dia pergi semayang pula. Lepas tu dia bagi salam kepada Nabi, Nabi jawab salam dia, Nabi kata, pergi semayang lain. Kamu tak solat. Dia pergi semayang, habis dia semayang, dia bagi salam kat Nabi. Kan? Lepas Nabi jawab salam dia, Nabi kata, pergi, kamu tak semayang. Sampai 3 kali. Kali ketiga tu dia bagi kepada Nabi, dia bagi salam. Dia kata, aku buat yang ni paling elok dah. Tak tahu dah, paling elok dah. Lepas tu Nabi bagi tahu dalam hadis yang ini, Nabi bagi tahu, dia kata kepada Nabi, wallazi ba'asaka bil haqq la ahsan ghairi hadza fa'allimni. Demi yang mengutus kamu dengan kebenaran, tidak ada yang lebih baik selain pada ni, maka ajarkanlah aku. Dan Nabi pun bagi tahu, apabila kamu nak semayang Nabi bagi tahu, iza qumta ila shalah fa asbaghil wudu' summa istaqbala al-qiblah fa kabbara summa qra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Apabila kamu nak mendirikan solat,
maka ambil wuduk dengan cara yang baik, dengan sempurnakan wuduk, kemudian hadapkan kiblat, angkat takbir, kemudian bacalah ayat-ayat mudah daripada Al-Quran. Kemudian kamu rukuklah sehingga kamu tenang dalam rukuk kamu, kemudian kamu bangunlah sehingga kamu tenang dalam bangun kamu, kemudian kamu sujudlah sehingga kamu tenang dalam sujud kamu, kemudian bangunlah sehingga kamu duduk dengan tenang dalam duduk kamu, kemudian sujudlah sehingga kamu tenang dalam sujud kamu. Inilah tamat rakaat pertama, kemudian lakukanlah yang demikian itu dalam solat kamu keseluruhannya. Jadi keluar tajuk sikit. Apa dah? Iaitu Nabi ajak dia semayang. Nabi ajak dia semayang selepas 3 kali. Pasal apa Nabi tak bagi tahu ai? Dan nampak dia semayang tak betul itu bagi tahu terus. Yalah pasal apa Nabi suruh dia semayang. Kemudian dia semayang pula, Nabi kata irja' fa innaka la tusalli, bangun, kamu tak semayang. Habis dia semayang, dia bagi salam kat Nabi. Lepas tu Nabi kata kat dia, bangunlah sesungguhnya kamu tak semayang. Pasal apa sampai 3 kali Nabi suruh buat gitu? Nabi suruh dia 3 kali, Nabi tak ajak awal. Sepatutnya bagi tahu lah kan, kalau kita katakan pasal apa tak bagi tahu tadi. Yang ni nak ajarkan kepada kita. Nabi nak bagi tahu, isyarat kepada kita. Kan? Kadang-kadang orang tu dia kena minta. Daripada segi ilmu ni dia kena minta. Baru dihargai. Dia tu tak tanya Nabi, apa salah dia? Sampai yang kali ketiga dia tanya. Dia kata, fa'alim ni, ajarkan kepada aku. Baru Nabi ajar. Bila orang minta, kita bagi, yang tu lebih ada kesan. Daripada orang tak minta, kita bagi. Bila orang tak minta, kita bagi. Kadang-kadang orang tu tak hargai apa yang kita berikan. Kan, yang tu yang Nabi ajak. Kalau nak minta menuntut ilmu tu, orang minta nak belajar. Itu yang kita katakan maksud tersirat pada sini. Daripada hadis ni juga, kan, selain pada bagi salam, kita boleh ambil lagi, iaitu semayang dengan tenang, adanya tamakninah. Dengan kita katakan sekarang ni nak pergi masjid pun kita katakan tak dibenarkan. Tempoh PKPB orang tak dibenarkan, masing-masing pakat jadi imam, dan koranglah tahun ni orang nak komplain imam tarawih. Pasal masing-masing jadi imam sendiri kan, sama ada dia semayang dengan keluarga dia ke, koranglah kadang nak kata imam ni baca laju ke, baca tak sedap ke, korang. Masing-masing nak jadi imam. Okey. Nak buat semayang tarawih dan sebagainya. Buat semayang yang berkualiti. Buat semayang berkualiti itu macam mana? Semayang bagi ada tamakninah dia, bagi sempurna bacaan dia dan sebagainya. Bukan buat solat dengan kuantiti. Macam mana yang tersebar dalam YouTube dan sebagainya, orang semayang tarawih 20 rakaat ke berapa rakaat entah. Sujud 7 minit dah selesai solat apa semua. Bukan yang tu yang diminta. Kan, irja' fa innaka lam tusalli. Kembalilah, sesungguhnya kamu tak salat. Kita nampak dia tu semayang macam 20 rakaat. Kita nampak dia tu semayang macam 8 rakaat. Tapi sebenarnya la tusalli, kamu tak semayang pun. Di akhirat tengok catatan amalan aku, manalah amalan aku masa Ramadan, aku duduk qiyam Ramadan ni mana? Tak ada. Sebab kita semayang dalam keadaan tergopoh-gapoh. Jangan ambil rakaat yang banyak dengan gopoh-gapoh. Biar rakaat itu sikit, kita semayang dalam keadaan tenang, kita semayang dalam keadaan yang sempurna. Okay, itu kita katakan keluar daripada tajuk salam. Tapi nak cerita balik salam, kalaulah dekat, kata kita jumpa dalam keadaan yang kerap dengan dia, kita terpisah, jumpa balik, pisah, jumpa balik, disunatkan kita memberi salam kepada dia berulang-ulang kali. Begitu juga dengan hadis daripada Abu Hurairah yang kedua, apabila kita jumpa dengan saudara kita Muslim, jumpa saudara kita yang Islam ni,
kalaulah terhalang dengan jidar, dengan pokok ke, dengan dinding ke, dengan batu ke apa, kita jumpa pula hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, disunatkan memberi salam. Orang Arab Mesir, saya cerita sikit. Dia sembang-sembang dengan kita, saya duduk terdiam sat, saya kata, Zayak, apa abang? Dia sembang dengan dia ni, tiba-tiba saat kita terbenti saat lagi dah. Apa abang? Dia tak katakan salam lah, tapi tak katakan soalan yang sama. Dia akan tanyakan kita berulang-ulang kali. Tapi dalam pada Islam yang Nabi ajarkan kepada kita, iaitu apabila kita jumpa orang, walaupun terpisah dalam keadaan sekejap dan sebagainya, disunatkan kita beri salam. Seperti mana hadis seorang lelaki ini, Nabi bila dia habis semayang, dia jumpa dengan Nabi, dia kata, Assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera kepada kamu wahai Rasulullah. Lepas tu Nabi jawab, Nabi suruh dia semayang balik, habis tu dia jumpa dengan Nabi, dia bagi salam balik, dan dia bagi salam semula dan sebagainya. Itu antara kita katakan disunatkan kita mengulangi salam apabila kita berjumpa dan kita berpisah walaupun dalam tempoh yang pendek. Itu ada kita katakan sunatnya macam tu. Jadi saya rasakan cukup dulu untuk pagi ini dengan kita mendapat 3 tajuk, iaitu yang pertama cara kita memberi salam, cara nak bagi salam, cara bagi salam, menyampaikan salam dan jawab salam apabila orang menyampaikan salam kepada kita. Seterusnya, adab bagi salam, siapa yang perlu dahulu memberi salam, dan seterusnya disunatkan kepada kita untuk kita mengulangi bagi salam apabila kita berpisah walaupun dalam tempoh yang pendek, yang sekejap. Rasanya cukup untuk kali ini. Kita tamatkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.